Yesus Juru Selamatku, muliakan Tuhan. Yesus penolongku, tiada yang setanding kasihnya di dunia, tiada yang setanding kasihnya di dunia. Mari puji Dia, mari puji namanya selamanya. Yesus disalib karena dosa kita, Dia berkorban untuk tebus kita. Darahnya mengalir di Golgota, darahnya menghapus dosa kita. Kasihnya besar, kasihnya besar, tiada tandingan. Mari semuanya bagi Tuhan kita. Naikkan pujian kita. Puji Tuhan, Yesus Juru Selamatku, muliakan Tuhan. Yesus penolongku, katakan tiada yang setanding kasihnya di dunia. Puji namanya selamanya. Yesus disalib karena dosa kita, Dia berkorban untuk tebus kita. Darahnya mengalir di Golgota, darahnya menghapus dosa kita. Kasihnya besar, kasihnya besar, tiada tandingan. Darahnya mengalir di Golgota, darahnya menghapus dosa kita. Kasihnya besar, kasihnya besar, tiada tandingan. Kasihnya besar, kasihnya besar, tiada tandingan. Kasihnya besar, kasihnya besar, tiada tandingan. Jemaat Tuhan yang sudah menang di dalam Yesus Kristus, sila lambai-lambaikan tangan Anda semua. Anda semuanya adalah lebih dari pemenang, baik yang di hall 4 maupun juga yang ada di rumah. Kita adalah pemenang dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Lebih dari pemenang. Come on.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah, Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Anda pemenang hari ini. Kita menang karena Yesus. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin, amin. kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita kan. Come on, you are winner, victory. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oke, Jess, saya mau kita sama-sama katakan kita lebih dari pemenang. Boleh? Sama-sama katakan. Katakan kita lebih dari pemenang. Kebancang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari katakan pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Pemenang katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Come on. Kita menang karena Yesus. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Thank you Jesus. Semua kita adalah pemenang. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Mari kita ambil waktu untuk berdiam seketika dan refleksikan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, janji-Mu tiada pernah terlambatnya Tuhan. Dan janji-Mu sangat ajaib kepada kami Tuhan. Ya Jesus, Tuhan, kami masrahkan lagu ini Tuhan untuk menyatakan kebesaran yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Thank you Jesus.
besar setiamu, Engkau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, Engkau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
percaya Engkau ada bagi kami. Yes, Jesus. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita. Kita percaya bahwa Bapa ada di tempat ini, bahwa Yesus Roh Kudus ada di tempat ini. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita naikkan suara kita. Bapa, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami, ada bagi. tak usah ku tangguh, Tak usah ku takut.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk dua perkara. Perkara pertama, kita berdoa untuk Malaysia. Seperti mana kita tahu, pilihan raya yang mengejut terjadi di Sabah baru-baru ini. Mari kita sama-sama berdoa penyertaan Tuhan dan juga keamanan dan kesejahteraan di Sabah pada waktu ini, pada masa ini. Kita juga berdoa agar pemimpin yang akan dicalonkan adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama, saya mengajak kita semua, di mana saja kita berada, kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Tuhan, haleluya Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, Engkau mendengar kami Tuhan, Engkau mendengar keluhan kami. Allah Bapa Tuhan, dengarlah Tuhan doa kami Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Bapa Tuhan, bagi negeri Sabah Bapa Tuhan, yang akan mengadakan Tuhan pilihan raya pada masa-masa akan terdekat nih Bapa Tuhan. Tuhan, kami mohon, kami berseru Bapa Tuhan, pertolongan dari tangan-Mu sendiri Bapa Tuhan. Mengurapi ya Tuhan setiap pemimpin yang Engkau telah panggil, yang Engkau sendiri calonkan Bapa Tuhan. Dan pada saat ini Bapa Tuhan, kami berseru padamu Tuhan, membantu Tuhan. Engkau campur tangan dalam hal ini ya Tuhan, campur tangan dalam hal pilihan raya ini Bapa Tuhan. Agar apa yang terjadi Bapa Tuhan bukan dengan kehendak manusia terjadi, tapi kehendak-Mu Bapa Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu ternyata Bapa Tuhan, tidak ada kegelapan yang mampu Tuhan menutupi ya Tuhan terang Bapa Tuhan ya pada anak-anak-Mu yang pilih Bapa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami serahkan Bapa Tuhan negeri Sabah, setiap pemimpinnya akan dicalonkan di tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Perkara kedua yang kita ingin doakan adalah pemimpin di dunia pada saat ini. Kita berdoa untuk hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap pemimpin di setiap negara, terutama dalam krisis yang semakin bergolak ini, seperti mana kita tahu COVID-19. Dan kita mengistiharkan dan kita berdoa berdasarkan Mika bab 6 ayat 8 berkata, wahai manusia, engkau telah memberitahu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain menegakkan keadilan, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Kita berdoa bagi setiap pemimpin untuk memberikan mereka kebijaksanaan untuk menangani isu-isu semasa ini, masa-masa yang sangat-sangat kritikal pada masa ini. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bapa Tuhan, Engkau telah menjaga Tuhan setiap anak-anak-Mu di seluruh dunia. Tidak kira Tuhan di mana pada saat ini juga Bapa Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa Bapa Tuhan bagi pemimpin-pemimpin setiap negara Tuhan, maupun mungkin COVID-19 Bapa Tuhan, ataupun isu-isu negara semasa Bapa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan mereka Tuhan kebijaksanaan, berikan mereka hikmat Bapa Tuhan untuk menangani ya Tuhan setiap halangan dan cabaran di hadapan mereka Bapa Tuhan. Apabila mereka melakukan ya Tuhan kerja-kerja mereka, tanggung jawab mereka Bapa Tuhan, bukan dengan kehendak diri mereka sendiri Tuhan, tapi untuk kesejahteraan-Mu Bapa Tuhan. Malah yang percaya akan-Mu Bapa Tuhan, dia mereka akan menaikkan lagi Tuhan nama-Mu, mengharumkan nama-Mu Tuhan di mana mereka siap berada, agar mereka menjadi contoh leaders, menjadi contoh pemimpin yang baik Bapa Tuhan, yang takut akan Engkau Bapa Tuhan, yang mencintai sesama manusia dan mencintai ya Tuhan alam sekeliling juga. Makasih Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami serahkan Bapa Tuhan, serahkan setiap pemimpinnya Bapa Tuhan di tangan-Mu. Engkau pimpin mereka dalam setiap jalan mereka hadapi ya Tuhan. Apa saja yang berlaku Tuhan, Engkau yakinkan mereka, Engkau di hadapan menuntun mereka, memimpin mereka. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa sekali lagi ya Tuhan atas masa ini. Kau mendengar kami ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Halo, selamat sejahtera, salam shalom, salam damai kepada yang baru sampai, kepada yang online melihat sekarang. Saya mengucapkan selamat datang juga. Dan mungkin kamu macam minggu lepas cara Roja macam mana Iban
bersalaman, mungkin jauh tidak dapat bersalam, dia macam ini sejak. Kalau di Sabah, kalau saya dengan kawan-kawan dari jauh tengok begini, lambai tangan sejak. Jadi itu secara umumnya lah. Jadi kamu boleh lambai-lambai tangan kamu, mungkin tidak dapat bersentuhan, bersalaman, tidak apa. So sebelum itu kita akan sudah sediakan kantung persembahan untuk membuat persembahan, dan selepas membuat persembahan kita akan menonton beberapa video pengumuman dan juga kesaksian daripada Brother Yanes, kesaksian yang sungguh luar biasa. Saya tidak sabar juga menontonnya sebab saya belum juga menontonnya. Dan sebelum itu mari kita saya ingin berdoa bersama-sama, sediakan hati kita untuk memberi. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Tuhan, sekali lagi Engkau beri kami Tuhan, menjaga kami dalam segi keuangan kami, kesehatan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin memberi ya Tuhan, apa yang dari hati kami dengan ikhlas, dengan sukacita kami ingin memberi. Dan apa yang kami beri ini Tuhan, kami percaya Tuhan, ini adalah untuk memperkembangkan ya Tuhan, dan memperkasakan lagi Bapa Tuhan, di mana sahaja Tuhan, anak-anak-Mu yang perlukan Tuhan sumber keuangan. Terima kasih Bapa Tuhan, terima kasih Yesus. Semua ini mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kepada yang di online, kamu boleh memberi, kamu akan melihat di kaca TV ataupun di screen Anda, di mana kamu boleh buat transaction online. Persilakan memberi. Shalom dan salam sejahtera semua. Saya Yanes Embuyang. Hari ini saya sangat bersyukur sebab berkesempatan untuk mengongsikan part dari kehidupan saya, pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya.
Saya mulakan dengan Mazmur 23 ayat 4 hingga 5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Terbiasa kita ingin mukjizat kesembuhan dari Tuhan terjadi secara serta-merta, namun adalah lebih berharga jika kita melalui perjalanan yang Tuhan sebagai gadanya. 12 April 2019, saya disahkan oleh doktor kanser pangkal hidung stage 2, iaitu genap umur saya 40 tahun. Terasa gelap seluruh kehidupan, berada di lembah kegelapan. Tidak mudah untuk saya melalui semuanya, menerima semuanya, lebih lagi sebagai ketua keluarga. 31 Julai saya melalui treatment yang pertama, iaitu treatment di Stanford Modern Cancer Hospital, Guangzhou, China. Targeted chemotherapy treatment. Sudah tentu teknologi rawatan di sana lebih bagus dan kurang kesan sampingan, dan sebab itu yang saya cari. Dan bagaimana saya mampu mendapat rawatan di luar negara, dan saya tidak pernah termimpi ataupun ingin membuat rawatan di hospital swasta, malah lagi luar negara. Namun ini yang terjadi. Sebulan saya di Guangzhou, China, dengan bilik yang selesa. Semua adalah kerana anugerah Tuhan. Segala kos rawatan termasuk tiket kapal terbang, visa, semuanya 42,000. Semua ditanggung oleh sponsorship, dan itu di luar dugaan saya. Dan terima kasih khusus untuk Eldaan yang sponsor pasport saya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang lain memberkati saya dengan perbelanjaan di sana selama sebulan. Untuk berada di sana selama sebulan, jauh di keluarga, namun bukan mudah. Ya, memang bukan mudah untuk saya lalui. Pertama kali apabila saya melihat kesan rawatan, apabila rambut saya gugur, spontan. Apabila saya mandi, spontan. Kena basah, spontan saya menangis dan ketawa. Itu bukan mudah untuk dilalui. Sebulan selepas treatment di China, saya kembali ke Malaysia. 3 September 2019, pertama kali saya jumpa doktor di klinik ENT PPM dan membuat scoping di pangkal hidung untuk melihat hasil rawatan tersebut. Puji Tuhan, tidak ada lagi ketumbuhan kanser di pangkal hidung saya. Hati saya sangat bersukacita. Tuhan itu sangat luar biasa bagi saya. Dan rawatan kedua saya meneruskan rawatan saya di PPM, di Pusat Perubatan Universiti Malaysia, yaitu radioterapi. Itu rawatan treatment ataupun rawatan yang paling mencabar, 33 kali selama 7 minggu. Saya percaya tanpa kekuatan dari Tuhan, tidak mungkin saya mampu melalui treatment radioterapi ini. Banyak kesan sampingan seperti ulcer, hilang selera makan, hilang daya rasa, badan jadi lemah. Tetapi setiap hari selama 7 minggu itu perlu datang ke hospital. Dan di sinilah sekali lagi Mazmur 91 ayat 7 terjadi. Walaupun 1,000 orang berebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak menimpamu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab banyak kesan sampingan yang selama ini saya takuti berlaku dan tidak berlaku, tidak menimpa saya. Seperti ramai kawan-kawan saya, masa kemo itu, radioterapi itu terjadi, ada yang tidak boleh telan air liur. Macam mana mau makan lagi, air liur pun tak boleh telan, air pun tak boleh telan. Jadi terpaksa masuk tiup dari hidung sana. Tetapi saya tidak melalui itu. Itu sangat puji Tuhan bagi saya. 30 Desember 2019 saya mengakhiri treatment radioterapi saya
yang 33 kali. Saya seperti tidak percaya apabila pegawai itu kata, hari ini hari terakhir untuk kamu membuat radioterapi. Selepas rawatan radioterapi selesai 30 Desember 2019, bulan Januari itu kehidupan saya sangat mencabar. Bulan Mac, bulan April, badan saya semakin kuat. Rasanya saya sudah boleh kembali bekerja. Ulcer pun sudah tidak ada, sudah sembuh. Badan pun semakin bertenaga, jari rasuk pun semakin pulih. Itu pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. 18 Jun 2020, saya membuat MRI scan dari DPPUM untuk menentukan keputusan treatment. Dan sekali lagi Mazmur 23 ayat 5 Tuhan terjadi. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Kos MRI scan 1.100. Dan saya sangat diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang baru saya kenal. Dan bagi saya dia sangat ada kurnia mampu melihat destiny kehidupan saya sebagaimana. Dan dia tergerak untuk memberkati kos MRI scan saya. 2 minggu seterusnya, 29 Jun 2020, result MRI keluar. Saya percaya semua pesakit kanser, waktu inilah waktu yang sangat ditunggu-tunggu. Sebab kita ingin tahu result MRI apa. Dan puji Tuhan, waktunya sangat indah. Apabila result MRI itu positif, tiada sel-sel kanser lagi. Saya rasa mau menari di depan doktor itu sebagai penutup untuk kesaksian ini. Saya gunakan firman Tuhan ini yang sangat menjadi kekuatan dalam hati saya. Yesaya 58 ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih segera. Kebenaran menjadi barisan hadapanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Fasa pertama telah selalui dengan tongkatnya, dengan gadanya, dan pertolongan, kebaikan, mukjizat Tuhan itu nyata. Saya percaya Yesaya 58 ayat 8 ini, 5 tahun akan datang saya akan free cancer. Amin. Puji Tuhan. Semoga teman-teman diberkati dengan kesaksian ini dan diteguhkan. Tuhan memberkati. Shalom, apa kabar semua? Boleh dengar? Ya. Satu kesaksian yang sangat luar biasa. Ya, haleluya. Mari kita beri tepukan kepada Tuhan. Haleluya. Sebab kita yang di dalam masalah, kita yang di dalam segala cabaran dalam kehidupan kita, apa yang perlu di dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Shalom, salam berkat, salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semua di Hall 4. Terima kasih juga kepada para pelayan Tuhan yang telah bekerja keras, bertungkus lumus untuk melayani kita pada pagi hari ini. Ya, ada yang di hadapan dan ada yang di belakang, tetapi Tuhan tahu semuanya. Haleluya. Dan hari ini juga kita mahu sama-sama mempelajari apa yang mahu Tuhan ajarkan kepada kita tentang janji-janji Allah yang besar, terutama sekali di dalam kita menghadapi kegagalan. Tetapi sebelum saya bermula, saya juga mahu mengalu-alukan kedatangan mereka yang secara online. Selamat datang dan salam sejahtera, salam berkat dari Hall 4. Mari kita dari dalam Hall 4, mari sama kita memberikan tepukan dan mengalu-alukan kedatangan mereka yang secara online. Dan hari ini kita akan sama-sama mempelajari apakah janji Allah yang begitu besar, yang begitu amazing tentang dalam kita menghadapi kegagalan. God is good all the time. God is good. Amen. Amen. Mari kita berikan senyuman yang termanis kepada teman-teman kiri, teman kanan dengan mata sepek kita. Mungkin dengan sign kasih kita dengan tangan dan segalanya. Ya. Kita selalu bercakap tentang social distance. Seharusnya kita menggunakan perkataan physical distance sebab secara sosial kita harus dekat kan ya, tetapi secara fizikal kita berasing supaya jangkitan tidak berlalu. Di dalam minggu lepas
ada seorang pastor dari pelayanan Jubilee. Mereka membuat topeng. Mereka membuat topeng, mask untuk anak-anak orang asli. Ini fashion orang-orang asli sekarang ini. Cantik kan ataupun tidak? Cantik kan? Ya. So mereka buat mask dan seperti biasa kita memulakan pertemuan. Tetapi dengan menggunakan SOP yang telah disediakan oleh kerajaan. Dan salah satu SOP yang harus kita mulakan ialah dengan mengambil temperature setiap orang yang masuk ke dalam sekolah. Kalau suhu temperature seseorang anak tersebut adalah lebih tinggi, mereka tidak dibenarkan masuk. Salah seorang daripada anak bertanya, "Cikgu, mengapa harus ambil temperature ataupun ambil suhu badan? Bukankah orang yang sakit yang seharusnya datang ke gereja untuk disembuhkan?" Cikgu itu terkejut. Dan inilah dia saudara-saudari. Kerana kita datang ke gereja, kerana kita memerlukan pertolongan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita hari ini, ataupun kita yang secara online tidak sehat, mari kita sama-sama mencari hadirat Tuhan. Kita mencari kesembuhan Tuhan. Supaya hari ini Tuhan dapat menyembuhkan kita dari segala penyakit. Amin. Ya, mari kita mempunyai iman yang seperti anak-anak kecil. Seperti yang dibicarakan seperti tadi. Nah, hari ini kita mahu sama-sama belajar tentang Amazing Promises of God. Bahagian kedua tentang janji-janji Allah di dalam kita menghadapi kegagalan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami minta pernyataan Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Secara fizikal ataupun secara online. Kami minta Roh Kudus-Mu mengajar kami dan mengingatkan kami tentang janji-janji Allah di dalam kegagalan kami. Kami serahkan setiap perkongsian saya ke tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan di dalam setiap perkataan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. 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 Nah saudara, destiny hidup kita yang utama ialah hidup yang berkekalan dengan Yesus di akhirat satu hari nanti. Dan ini hanya diperolehi dengan iman kepada Yesus Kristus. Tetapi sementara kita di dunia yang sekarang ini, Tuhan telah memberikan kita prinsip-prinsip kehidupan ataupun firman-firman Tuhan yang praktikal untuk kita gunakan di dalam hidup kita. Nah, 2 minggu yang lepas kita belajar tentang janji-janji Tuhan untuk masa hadapan kita. Hari ini kita sama-sama belajar apakah janji-janji Tuhan di dalam kegagalan kita. Nah, apabila kita melihat hidup kita, tidak ada orang di dalam dunia ini yang tidak pernah gagal. Siapa yang tidak pernah gagal? Tidak ada kan? Termasuk saya. Saya gagal banyak kali dalam hidup saya. Tidak ada orang yang di dalam hidup ini yang tidak gagal. Malahan boleh saya katakan bahawa kita lebih banyak gagal di dalam hidup kita daripada kita hidup berjaya. Betul kan? Ya. Sebab itu firman Tuhan ini adalah penting. Mungkin ada di antara kita yang telah gagal dalam masa yang lepas. Mungkin kita gagal untuk yang sekarang ini. Mungkin kita gagal untuk masa yang akan datang. Tetapi apa yang saya mahu katakan, bahawa kegagalan adalah normal. Beritahu teman kiri, teman kanan, kegagalan itu adalah normal. Nah, kita melihat di sini Steve Jobs, founder Apple, bermula dengan 2 orang di garaj. Dan dia dipecat oleh syarikat yang ditubuhkannya sendiri. Tetapi dia tidak menyerah kalah. Kita lihat Bill Gates, founder Microsoft. Dia adalah seorang yang gagal di dalam pembelajarannya di University Harvard. Dia pernah mengatakan, "It's fine to celebrate success, but it is more important to hit the lessons of failure." Apa yang dikatakan tidak salah untuk kita merayakan kejayaan. Tetapi yang lebih penting ialah untuk kita mempelajari kegagalan kita. Albert Einstein, kita tahu kan, seorang saintis yang terkenal. Dia tidak boleh bercakap sampai umurnya 9 tahun. Wow. Dan dia juga dibuang sekolah.
Dan juga Abraham Lincoln, seorang bekas presiden yang sangat digemari ramai, pernah menghadapi nervous breakdown ataupun ataupun tekanan stres. Dan yang seterusnya, kalau kita lihat Michael Jordan, kita tahu Michael Jordan, seorang pemain basketball yang terkenal. Dia mengatakan bahawa dia gagal banyak kali dalam hidupnya. Steven Spielberg, produser filem yang terkenal, bukanlah seorang yang bijak di sekolah, grade-nya yang sangat rendah. Walt Disney, seorang school dropped out ataupun seorang yang gagal di sekolah. Dan juga di dalam Alkitab kita tahu Yusuf, Perdana Menteri Mesir pada ketika itu, orang yang kedua kuasanya di Mesir di bawah Firaun. Walaupun tidak kesalahannya, dia juga gagal di dalam hidupnya. Nah, apa yang mau saya katakan di sini, kegagalan adalah normal. Semua katakan, kegagalan adalah normal. Nah, mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa discouraged. Mungkin hari ini ada yang kita rasa tawar hati. Mungkin hari ini kita ada rasa keletihan, mungkin kelesuan. Mungkin ada di antara kita yang gagal di dalam usaha pekerjaan kita. Mungkin kita gagal di dalam pelayanan kita. Mungkin kita gagal di dalam pelajaran kita. Mungkin kita pernah gagal di dalam perhubungan kita dan segala-galanya. Kegagalan seperti yang saya katakan adalah normal. Tetapi bagaimana kita mengendalikan kegagalan adalah yang penting di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudari. Mari kita baca Lukas 5:1 sampai 11. Dan kita akan mengupas kebenaran firman Tuhan satu persatu. Dan kita akan melihat dari perspektif kegagalan Petrus. Dan apakah Tuhan lakukan di dalam kehidupan Petrus dan apakah respon Petrus. Dan bagaimana kita boleh mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita. Nah, Lukas 5:1 sampai 2 mengatakan pada suatu hari semasa Yesus berdiri di tepi pantai Tasik Genesaret, ramai orang berasa-asa mengeremuninya untuk mendengar firman Tuhan. Dia melihat 2 buah perahu di situ, para nelayan yang menangkap ikan telah turun dari perahu itu untuk membasuh jala mereka. Nah, sedikit latar belakang tentang Tasik Genesaret ataupun Laut Galili, Sea of Galilee ataupun Tasik Tiberias. Nah, Tasik Genesaret, lihat di sini saudara-saudari, adalah tasik air tawar yang paling rendah di dalam dunia ini. It is the lowest freshwater lake in the world. Nah, Yesus memilih tasik yang paling rendah di dalam dunia ini untuk melakukan pelayanannya dan menunjukkan mujizatnya kepada Petrus. Kadang-kadang Tuhan menggunakan kehidupan kita yang rendah. Kadang-kadang Tuhan menggunakan kehidupan kita yang di bawah untuk melakukan pekerjaannya yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudari. Nah, kegagalan, saudara-saudari, tidak menentukan identiti kita. Identiti kita tidak tertakluk ataupun tidak terpegang kepada kegagalan kita. Tetapi orang yang berjaya adalah orang yang tahu mengendalikan kegagalan dengan baik dan menjadikannya sebagai batu loncatan untuk kejayaan. Amin, saudara-saudari. Kalau saudara-saudari setuju, mari kita katakan amin. Amin. Wow, serius lah saudara-saudari semua hari ini. Nah, pernahkah kita berfikir tentang Petrus berbanding dengan Yudas? Petrus menyangkal Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Kedua-duanya sama. Ataupun hampir sama. Nah, jikalau Yudas Iskariot setelah mengkhianati Yesus, bertaubat dan kembali kepada Tuhan, apakah Tuhan akan menolaknya? Tentu tidak, kan? Tetapi malangnya cara Yudas mengendalikan kegagalannya ialah dengan menggantungkan dirinya. Nah, oleh itu cara kita mengendalikan kegagalan kita adalah penting. Kita memerlukan Tuhan, kita harus berpegang kepada janji-janji Tuhan. Persoalannya, apakah langkah-langkah yang praktikal yang boleh kita ambil di dalam kita menghadapi kegagalan dan kita memegang kepada janji-janji Tuhan yang begitu besar tersebut. Nah, yang pertama yang boleh saya cadangkan ialah ketersediaan ataupun availability.
Kita memberikan Yesus kebenaran untuk menggunakan bot kita. Itu yang pertama. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan, di sini dalam Lukas 5 ayat 3, Yesus naik ke dalam salah sebuah perahu, yaitu perahu Simon. Nah, Simon di sini ialah Petrus, kan? Ya. Apabila Simon telah ditukar, apabila Simon telah dijamah Tuhan, namanya telah diberikan dengan nama yang baru, yaitu Petrus, the Rock. Dan memintanya menolak perahu itu jauh sedikit dari pantai. Yesus duduk dan mengajar orang ramai pada perahu itu, dari perahu itu. Satu observation di sini, observation sampingan yang menarik. Nah, Yesus duduk dan mengajar. Dan mungkin pada ketika itu orang ramai berdiri di tepi pantai dan mendengar ajaran Yesus. Mungkin satu hari nanti kita buat yang tukar secara ibadah. Nah, Pastor Eddie duduk di atas pentas, kita semua berdiri di belakang. Ya, itu joking saja. Nah, Petrus sudah semalaman bertungkus lumus, berusaha tetapi tidak menangkap ikan apa-apa pun. Boleh saya katakan di sini bahawa kita harus bekerja kuat. Nah, bukan sahaja relax ataupun menanti-nantikan durian runtuh, kan? Hanya apabila kita bekerja kuat dan tidak berjaya, barulah Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Sekali lagi boleh saya katakan, hanya apabila kita bekerja kuat, apabila kita bertungkus lumus, apabila kita dengan sedaya upaya melakukan sesuatu dan tidak berjaya, barulah Tuhan menunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Try your best and the Lord will do the rest. Nah, Tasik Gennesaret pada ketika itu seolah-olah di dalam recession ataupun seperti kemelesetan ekonomi yang kita hadapi sekarang. Mereka gagal di dalam pekerjaan mereka, mereka rugi kerana mereka tidak dapat menangkap apa-apa pun. Mungkin hari ini kita juga gagal di dalam segala yang kita lakukan. Mungkin kita gagal di dalam bisnes kita, pelayanan kita, di dalam perhubungan kita, di dalam projek yang kita lakukan. Nah, langkah pertama yang Petrus lakukan ialah memberikan Yesus kebenaran ataupun memberikan Yesus akses untuk menggunakan botnya sebagai platform untuk memberitakan firman Tuhan. Itu yang pertama yang Petrus lakukan. Nah, Yesus adalah Tuhan. Dia tidak perlu meminta kebenaran, tetapi Yesus mahu bekerjasama dengan kita. Yesus mahu membuat pelayanan bersama dengan kita. Sebab itu Petrus menyediakan botnya untuk digunakan Yesus. Inilah ketersediaan Petrus. God looks for availability and not ability. Tuhan melihat kepada ketersediaan kita dan bukan kepada kebolehan kita. Apabila Yesus naik ke perahu dan menyuruh Petrus menolaknya jauh sedikit daripada pantai, Petrus mempunyai dua pilihan. Pilihan yang pertama ialah dia boleh menghalau Yesus keluar daripada perahunya. Dan pilihan yang kedua ialah, walaupun saya gagal, gunakanlah bot saya. Dan itu adalah respon Petrus. Nah, persoalannya mengapa agaknya Yesus mahu menggunakan bot Petrus ataupun bot Simon. Boleh saya cadangkan mungkin ada dua sebab, mungkin ada sebab yang lain. Tetapi sebab yang pertama yang boleh saya cadangkan ialah sebab fizikal. Nah, tahukah saudara-saudari bahawa air membesarkan suara? Nah, pernahkah kita perasan apabila kita di dalam kolam air ataupun di dalam air sungai, apabila kita bercakap, suara kita seolah-olah boleh pergi dengan lebih jauh, kan? Ya. Sebab ini kerana gelombang bunyi dapat bergerak di atas air lebih jauh daripada di atas darat. Kerana darat menyerap gelombang bunyi dengan lebih banyak. Inilah sebabnya kita apabila kita bersuara di atas air, bukan di dalam air. Di atas air, suara kita seolah-olah dapat bergerak dengan lebih jauh. Ini sebabnya Yesus menyuruh Petrus untuk menolak botnya jauh sedikit dari pantai. Nah, Yesus
mampu berkomunikasi dengan ratusan orang pada ketika itu tanpa pembesar suara. Itu sebab yang pertama. Tetapi sebab yang kedua ialah sebab rohani yang boleh saya cadangkan. Nah, sebab rohani yang saya rasakan lebih penting. Mengapa? Kerana Yesus ingin memilih Petrus dan rakan-rakannya untuk menjadi murid Yesus, the first disciples. Inilah tujuan Yesus. Yesus mahu menunjukkan mujizat ikan kepada nelayan-nelayan. Yesus mahu menukar hala tuju kehidupan mereka dengan yang baru. Nah, kebiasaannya, masalah dan kegagalanlah yang Tuhan gunakan untuk mempersiapkan kita kepada panggilan kita yang baru. Kebanyakan kalinya. Dan ini termasuk diri saya sendiri. Nah, Lukas 5, 6 dan ayat 7. Setelah mendebarkan jala, mereka menangkap begitu banyak ikan sehingga jala hampir terkoyak. Mereka memanggil rakan-rakan dari perahu lain supaya datang menolong. Mereka datang lalu memenuhi kedua-dua perahu itu dengan ikan sehingga perahu-perahu itu hampir tenggelam. Nah, bukan sahaja Petrus dapat menangkap ikan dengan begitu banyak, tetapi jalannya pun hampir terkoyak. Lebih daripada itu, apabila dia memanggil rakan-rakannya dari yang lain, mereka datang dan perahu mereka pun hampir tenggelam dengan ikan-ikan yang begitu banyak. Inilah mukjizat berkelimpahan yang Tuhan sediakan. Di dalam kegagalan Petrus, Tuhan mahu menunjukkan mukjizat yang besar di dalam hidup Petrus. Petrus sebelumnya ini mempunyai masalah tidak ada ikan. Tetapi sekarang dia mempunyai masalah jala yang hampir koyak dan perahu yang hampir tenggelam. Siapa mahu mujizat yang sebegitu ataupun masalah yang sebegini kan? Semua mahu, termasuk saya. Nah, dengar di sini saudara-saudari. Jikalau kita mahu bergerak dari kekosongan kepada yang berkelimpahan, apa yang harus kita lakukan ialah untuk memberikan Yesus kebenaran masuk ke dalam bisnes kita, masuk ke dalam pelajaran kita, masuk ke dalam pekerjaan kita, masuk ke dalam perkahwinan kita, masuk dalam perhubungan kita, masuk ke dalam pelayanan kita dan sebagainya. Kita memberikan Yesus akses ke dalam boat kita. Nah, apa yang penting di sini, observation yang sangat penting di sini, ialah tasiknya sama, ikannya sama, perahunya sama, nelayannya sama, jalanya sama. Apa yang berbeza di antara kekosongan kepada yang berkelimpahan ialah hadirat Tuhan di dalam perahu. Dan inilah yang harus kita lakukan saudara-saudari. Apabila kita membenarkan penyertaan Tuhan di dalam segala yang kita lakukan, it makes all the difference. Haleluya. Penyertaan Yesus makes all the difference. Penyertaan Yesus yang akan menukarkan dan akan memberikan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, apabila kita memberikan Tuhan akses, ataupun apabila kita memberikan Tuhan kebenaran, Tuhan akan memberikan kita perkenanan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan mungkin akan memberikan kita idea yang baru kan? Mungkin Tuhan akan memberikan kita karakter yang baru. Mungkin Tuhan akan memberikan kita kemampuan yang baru. Mungkin Tuhan akan memberikan kita kekuatan emosi yang baru. Mungkin Tuhan akan memberikan kita skill yang baru untuk mengatasi masalah kita. Jadi inilah yang kita mahu apabila kita menjemput Yesus masuk ke dalam boat kita. Apabila kita menyediakan, artinya kita sediakan boat kita untuk digunakan Tuhan. Inilah yang boleh Tuhan lakukan dengan mukjizat di dalam kehidupan hidup kita. Haleluya. Amin. Beri tepukan kepada Tuhan, ya. Nah, banyak kali kita bertanya ataupun banyak kali kita bercakap kepada Tuhan atau memberitahu Tuhan, Tuhan engkau memberkati saya terlebih dahulu dan selepas itu barulah saya akan membantu orang lain. Boleh saya katakan bahawa fikiran yang tersebut adalah salah. Malahan yang bertentangan sentiasa berlaku.
Tuhan mahu menggunakan kegagalan kita. Tuhan mahu menggunakan masalah kita. Tuhan mahu menggunakan kekurangan kita supaya kejayaan Tuhan dapat dilihat dengan lebih ketara di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Nah, hari ini mungkin Tuhan mau mengingatkan kita untuk memberikan kita boot. Tuhan memberikan kita memberikan Yesus akses kepada boot kita. Tidak kira sama ada boot kita besar, tidak kira sama ada boot kita kecil, tidak kira sama ada boot kita kotor, ataupun tidak kira sama ada boot kita bersih. Apabila kita memberikan akses kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Dan apabila Tuhan menyertai kita, berkat Tuhan yang melimpah-limpah akan menyertai kita. Amin. Sampai jala kita pun hampir terkoyak. Sampai bot-bot kita pun hampir tenggelam. Dan orang-orang di sekeliling kita akan menikmati berkat yang telah Tuhan berikan. Jikalau ini yang kita mahu, mari sama-sama kita katakan amin sekali lagi. Ya, amin, 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 amin. Kita terima janji-janji Allah yang luar biasa dengan iman. Haleluya. Nah, yang kedua, yang boleh saya cadangkan, hanya 3 saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang kedua ialah ia berkenaan dengan kepatuhan, berkenaan dengan ketaatan. Kita lakukan apa yang Yesus lakukan. Bukan sahaja Yesus ada di dalam bot. Yesus juga memberikan arahan di dalam bot. Dan di sini kita lihat di dalam Lukas 5:4-5a. Setelah selesai mengajar, dia berkata kepada Simon, iaitu Petrus, tolakkanlah ke air yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Tuhan, semalaman kami cuba sedaya upaya, tetapi tidak dapat menangkap apa-apapun. Tetapi, ini Petrus, kerana kata-kata engkau itu, maka aku akan menebarkan jala. Wow, kerana kata-kata Yesus. Petrus sedia, Petrus taat mematuhi firman Tuhan, walaupun di dalam kegagalan. Dia tidak bersungut. Dia tidak berkubang dalam rasa kasihan diri sendiri ataupun wallowing in self-pity. Tetapi dia melakukan firman Tuhan. Nah, apabila Tuhan memberikan kita visi, Tuhan akan memberikan kita isi-isinya. Dan when God gives us the provision, when God gives us the vision, God will give us the provision. Nah, bayangkan saudara-saudari, Petrus bersedia untuk mematuhi segalanya walaupun dia letih, walaupun dia kecewa pada ketika itu kan, tapi tidak putus asa. Nah, kadang-kadang kita harus mengikut apa yang Yesus mahu kita lakukan di dalam hidup kita. Kadang-kadang ia tidak munasabah. Kadang-kadang ia tidak ada logik. Kadang-kadang apa yang Yesus suruh kita lakukan adalah sesuatu yang tidak popular. Kadang-kadang kita merasa takut. Kadang-kadang kita harus membelanjakan uang dan sebagainya. Tetapi inilah yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi seorang Kristian yang mengatakan, kerana kata-katamu, aku akan melakukannya. Amin. Ya, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ada beberapa perkara yang Petrus lakukan ataupun tidak lakukan. Nah, pertamanya Petrus tidak berdebat dengan Yesus. Apabila Yesus mengatakan, kamu lakukan ini, Petrus tidak berdebat ataupun Petrus tidak argue dengan Yesus. Nah, kita lihat Petrus adalah seorang nelayan yang berpengalaman. Mungkin lebih berpengalaman daripada Yesus, kan? Nah, menangkap ikan bagi Petrus bukanlah hobinya, tetapi adalah pekerjaan profesionalnya. Itu adalah menangkap ikan adalah sumber pencarian pendapatannya. Nah, Petrus tidak mengatakan kepada Yesus, contohnya kan, excuse me, Jesus, excuse me, Yesus, kamu tukang kayu, saya nelayan. Kamu tahu kayu, saya tahu ikan. Tapi apakah harus saya mendengar apa yang Yesus mahu katakan kepada kita pada ketika itu? Tetapi respon Petrus ialah kerana kata-kata engkau, aku melakukannya. Amin. Yang keduanya ialah Petrus tidak berlengah-lengah. Yesus tidak mengambil masa, tetapi Yesus melakukannya dengan serta-merta.
Petrus melakukannya dengan segera. Dia tidak mengatakan, tunggu dahulu, biar saya berfikir. Ataupun dia mengatakan, biar saya buat komiti dahulu. Berbincang dengan Andrew, Yakobus dan Yohanes. Partner saya pada ketika itu. Tetapi Petrus dengan segera melakukannya. Dan yang ketiga, ialah Petrus tidak mengikut emosinya. Dia melakukan dengan apa yang Yesus katakan. Petrus tidak mengatakan, wah saya sudah letih. Mungkin saya akan balik dahulu, saya mandi, saya tidur dan petang nanti saya akan pergi ke laut Galilea ataupun Tasik Genesaret untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Tetapi dia melakukan dengan apa yang Yesus suruh dia lakukan, bukan dengan emosinya walaupun dia letih. Ketaatan yang tidak berbelah bagi yang Yesus berikan. So jadi hari ini Petrus ataupun Yesus mahu mengingatkan kita supaya kita melakukan apa yang Yesus lakukan dengan tanpa berdebat, dengan segera dan bukan dengan mengikut emosi. Nah, apabila kita melakukan ini, kita dapat lihat dua mujizat yang berlaku. Mujizat yang pertama ialah penangkapan ikan yang berkelimpahan yang telah kita pelajari sebentar tadi. Dan mujizat yang kedua yang berlaku kepada kehidupan Petrus, Andrew, Yohanes, Yakobus pada ketika itu ialah mereka dapat menangkap ikan lebih banyak di dalam 10 minit daripada mereka dapat menangkap ikan di dalam 10 jam yang sebelumnya. Wow, semua katakan wow. Inilah miracle of acceleration. Inilah mukjizat kecepatan. Yang pertamanya adalah mukjizat perlipat gandaan ataupun mukjizat berkelimpahan. Yang keduanya ialah mukjizat kecepatan di mana kita dapat melakukan dengan lebih cepat daripada yang sebelumnya. Nah, anak saya selalu berkata, Daddy, bagaimana Daddy boleh mengendalikan bisnes dan melayani Tuhan pada masa yang sama? Boleh saya katakan bahawa secara mata kasar dan secara manusia memang susah. Tetapi Tuhan yang memampukan kita. Nah, dunia mengajar kita untuk bekerja keras. Itu taken. Di dalam bisnes, dunia mengajar kita untuk bekerja keras dari awal pagi sampai ke lewat malam. Kita bertungkus lumus. Itu ajaran dunia. Tetapi pada masa yang sama, Tuhan juga mengatakan, jikalau kita memberikan akses boat kita kepada Tuhan, jikalau kita melakukan apa yang Tuhan mahu lakukan, Tuhan akan melakukan mujizat kecepatan di dalam hidup kita. Maksudnya kita boleh bersaing di dalam hidup kita. Sama ada kita seorang businessman ataupun seorang pelajar ataupun seorang suri rumah tangga ataupun apa yang Tuhan sediakan kepada kita. Kita boleh melakukan kedua-duanya dengan mujizat kecepatan di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudari. Haleluya. Mungkin hari ini Tuhan telah memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Mungkin Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang missionary. Saya tidak tahu. Mungkin Tuhan memanggil kita untuk menjadi CG leader. Saya tidak tahu. Mungkin Tuhan memanggil kita untuk menjadi tent maker. Saya tidak tahu. Mungkin Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan sepenuh masa sebagai seorang pastor dan sebagainya. Saya tidak tahu. Tetapi saudara-saudari tahu apa yang telah Tuhan panggilkan di dalam hidup kita. Jadi hari ini kita sama-sama mengatakan, Tuhan, here I am, seperti Petrus. Apa yang Yesus suruh kita lakukan, itulah yang kita akan lakukan. Amin. Ya. Panggilan hidup kita adalah unik. Setiap daripada kita mempunyai panggilan-panggilan kita yang unik. Dan apakah kita mahu berdebat dengan Tuhan? Apakah kita mahu melengah-lengahkan masa? Ataupun apakah kita mahu mengikut emosi kita? Tetapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bahawa kita lakukan apa yang Yesus mahu lakukan. Yang terakhir, ialah keyakinan. Nah, Yesus mengatakan bahawa dia datang supaya kita mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup yang berkelimpahan. Itu di dalam Yohanes 10:10. Nah, kita yakin dan dengan harapan bahawa Tuhan akan melakukannya. Dan inilah langkah yang Petrus lakukan. Yang pertama ialah dengan ketersediaannya. Yang kedua ialah dengan ketaatannya.
Dan yang ketiga ialah keyakinan akan janji-janji Allah dalam kehidupannya. Apabila dia menebarkan jala, saya percaya bahawa dia yakin di dalam hatinya. Saya percaya bahawa dia mengatakan, oh boy, oh boy, oh boy. Berapa banyak ikan yang akan saya tangkap? Kerana dia mempunyai iman. Iman adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, amin. Nah, saya selalu mengatakan bahawa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan janji dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji. He is a promise giver and a promise keeping God. Dan iman dan tanpa iman kita tidak boleh mendapat keredaan Allah. Inilah iman kita di dalam kita melakukan segala-galanya. Nah, kita lihat pada ketika itu orang ramai sangat lapar akan firman Tuhan. Orang ramai berasak-asak mengelilingi Yesus untuk mendengar firman Tuhan. Mereka semua di sana adalah rindu dan lapar akan firman Tuhan. Boleh saya katakan bahawa orang yang lapar akan firman Tuhan pada ketika itulah yang menjadikan kondisi untuk mujizat Tuhan berlaku di dalam kehidupan mereka. Nah, jikalau kita mahu melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita, kita harus lapar dan dahaga akan firman Tuhan. Kerana akan dengar firman Tuhan, kerana dengan kelaparan akan firman Tuhan, barulah kita dapat menukar cara pemikiran kita. Sebab itu di dalam Roma 12:2 mengatakan, janganlah ikut cara dunia. Sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan fikiranmu. Dengan demikian kamu dapat memastikan apa kehendak Allah itu. Apa yang baik, yang diredainya dan yang sempurna. Saya percaya, setelah Petrus mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan di atas perahunya, imannya bertumbuh, imannya bertambah. Jikalau kita mahu menguatkan iman kita, firman Tuhanlah yang harus kita baca. Amin, haleluya. Dan saya juga percaya pada masa yang sama, Petrus dan rakan-rakannya juga melihat mujizat Yesus yang sebelumnya. Di dalam Lukas 4, kita akan melihat bahawa Yesus telah menyembuhkan ibu mertuanya yang demam panas, kan? Dan sebelumnya Yesus juga telah menyembuhkan orang yang sakit dirasuk iblis di Kapernaum dan semuanya. Nah, apabila Yesus menyuruh Petrus menolak perahunya, botnya ke tempat yang dalam, itu seolah-olah risk ataupun risiko yang harus dia tangani. Nah, iman biasanya dieja dengan perkataan risiko. Kalau kita mahu beriman kepada Tuhan, kita harus berani mengambil risiko. Kerana risikonya mungkin sebab sesuatu yang kita tidak tahu. Tetapi iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu dan saya akan habiskan ini. Saya diberikan peluang untuk masuk ke dalam kampung perkampungan orang asli. Dan pada ketika itu saya dan isteri diberikan peluang dan masuk ke kampung 16 tahun yang lalu. Dan apabila kami masuk ke kampung, dalam pikiran kami katakan di dalam 3 bulan, wah, kami akan menukarkan suasana orang-orang kampung pada ketika itu. Seolah-olah kami yang dapat melakukannya. Dan apabila kami telah melayani selama 3 bulan dan 3 bulan lebih, kami merasa letih, kami merasa kecewa kerana tidak ada orang yang meresponi apa yang telah kami lakukan. Seolah-olah kami tidak dapat menangkap apa-apa ikan pada ketika itu. Dan kami pun, saya katakan mungkin hampir give up. Sebab dalam pikiran kami, masih lagi kami berfikir tentang mereka. Tetapi kami sudah tidak pergi ke kampung. Dan satu ketika, salah seorang daripada orang awal yang telah kita layani memanggil kami untuk menjemput kami untuk bersama masuk ke dalam, untuk menyertai mereka dalam upacara perkahwinan. Dan saya dengan isteri pada ketika itu kami pergi, walaupun sudah berbulan-bulan tidak masuk kampung. Kami pergi dan daripada situ Tuhan memberikan kami visi yang baru. Tuhan menghidupkan kembali visi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Dan daripada itulah kami menyerahkan segala yang kami ada kepada Tuhan. Kami katakan kepada Tuhan, kami akan setia akan panggilan Tuhan. Kami tidak mahu lagi bersungut.
kami tidak mau melengah-lengahkan masa lagi. Walaupun pada ketika itu Elisa, anak saya yang kedua adalah kurang daripada 1 tahun pada ketika itu. Kami masuk dan kami memberikan apa yang ada. Pada masa yang sama, saya juga baru memulakan bisnes yang baru pada ketika itu. Kamu semua tahu. Dan dengan itu, bisnes saya belum lagi stabil. Tetapi kerana itulah panggilan Tuhan, itulah yang akan saya lakukan. Dan mulai hari itu, satu persatu, seolah-olah mujizat berkelimpahan. Seolah-olah mujizat kecepatan berlaku di dalam pelayanan kami. Dalam beberapa minggu selepas itu, satu kampung yang baru terbuka, diberikan peluang untuk kami masuk dan sampai kami ke sana, 20 orang sudah sedia untuk menerima Yesus dengan terbuka sekali. Dan ramai orang menerima dan ini adalah mujizat yang mahu Yesus lakukan di dalam kegagalan kita. Inilah yang mahu Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, apabila kita membaca Alkitab, Alkitab mempunyai banyak contoh-contoh yang sama ataupun corak-corak yang sama di mana Tuhan menggunakan kegagalan, di mana Tuhan menggunakan kecabaran hidup kita untuk menunjukkan kemuliaannya yang begitu besar. Nah, hari ini mungkin kita ingin mengatakan, mungkin kita hampir menyerah kalah. Tetapi saya selalu mengatakan, di dalam kita hampir menyerah kalah, ambang kejayaan adalah hampir. Maksudnya, kejayaan adalah sangat dekat. Dan oleh itu, janganlah kita give up. Jangan kita menyerah kalah. Dan kesimpulannya, saudara-saudari, ialah Tuhan mahu ketersediaan kita. Tuhan mahu ketaatan kita. Tuhan mahu keyakinan kita. Dan saya akhiri khotbah saya dengan firman Tuhan yang seterusnya. Apabila Simon Petrus melihat apa yang telah berlaku, dia berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Tinggalkan hamba ya Tuhan, kerana hamba seorang yang berdosa." Apabila Simon Petrus melihat apa yang telah berlaku, dia berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Tinggalkan hamba ya Tuhan, kerana hamba seorang yang berdosa." Sekali lagi ya. Simon dan semua orang bersamanya takjub melihat begitu. Banyak ikan yang dapat ditangkap mereka. Begitu juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, rakan-rakan Simon. Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Setelah mereka menyadaikan perahu-perahu itu, mereka meninggalkan semuanya lalu mengikut Yesus. Saudara-saudari, mukjizat di dalam hidup kita, walaupun baik, bukanlah berkenaan dengan berkat wang. Bukanlah berkenaan dengan harta kekayaan. Bukanlah berkenaan dengan keuangan. Bukan juga berkenaan dengan kita menyimpan ikan untuk diri kita sendiri. Tetapi ia adalah berkenaan dengan 2 perkara yang boleh saya cadangkan. Satu ialah untuk kehidupan kita yang kekal. Dan satu lagi untuk kehidupan kita yang sekarang ini. Untuk kehidupan kita yang kekal, Tuhan adalah berkenaan dengan pertobatan. Petrus mengatakan, "Tinggalkan hamba ya Tuhan, kerana hamba seorang yang berdosa." Hari ini, kepada kita yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, boleh saya jemput kita untuk membuat pilihan. Pilihan yang terbaik. Nah, kita lihat di sini, Petrus pertama kalinya diperkenalkan kepada Yesus oleh Andrew sebagai seorang Mesias. Sekarang, Petrus mengatakan bahawa Yesus adalah Tuhan. Dan inilah yang mahu Tuhan ingatkan kita. Inilah yang mahu Tuhan jemput kita. Supaya kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Melalui kasih karunia Tuhan. Melalui penebusan dosa kita. Melalui pengorbanan Yesus di atas salib. Dan hari ini, jangan kita lepaskan peluang yang istimewa yang mahu Tuhan sampaikan kepada kita. Amin. Nah, Tuhan lebih berminat untuk kita mencari Dia yang memberikan berkat daripada kita mengejar berkat. Tuhan mahu kita mengejar Yesus. Tuhan mahu kita mengejar Dia yang memberikan berkat. Dan yang terakhir, dan yang kedua,
ialah berkenaan dengan hidup kita yang sementara ini. It's about God's purpose in your life. Ini berkenaan dengan apa yang mahu Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Sebab itu di dalam ayat 10 mengatakan jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan inilah panggilan Tuhan. Tuhan mahu menggunakan hidup kita. Tuhan mahu menggunakan kegagalan kita. Tuhan mahu menggunakan kekecewaan kita. Tuhan mahu menggunakan bisnes kita. Tuhan mahu menggunakan talenta kita. Tuhan mahu menggunakan pekerjaan kita. Tuhan mahu menggunakan pemuridan kita, pelayanan kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memenuhi amanat agung yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kalau ini yang belum kita lakukan, hari ini adalah hari untuk kita mengatakan, God, here I am. Inilah saya. Boleh saya jemput musician? Nah, kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akan menyanyi satu lagu yang simple. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita, secara fizikal ataupun secara online. Kalau kita datang dengan beban, kalau kita datang dengan persoalan, dengan cabaran, dengan masalah pekerjaan, masalah kehidupan, dengan sakit penyakit, Tuhan boleh melakukan sesuatu mujizat yang luar daripada fikiran kita. Amin, saudara-saudari. Mari kita bernyanyi satu lagu. Dan saya akhiri sesi kita. Menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku, saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu,
di hidupku. Mari kita naikkan lagu ini sekali lagi. Kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan Bapakku. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami. Nah, kalau ada di antara kita yang sakit, kalau ada di antara kita yang beban, kalau ada di antara kita yang mempunyai persoalan, kalau ada di antara kita yang menghadapi tekanan ekonomi, masalah pekerjaan, masalah perhubungan, Tuhan mau mengatakan kepada kita pada pagi hari ini bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia tahu segala-galanya. Dia akan membantu kita. Dia akan menolong kita. Dia akan menukarkan kita daripada kegagalan kita kepada kejayaan. Dia akan menukarkan kita daripada kepahitan kita kepada kesegaran. Dia akan menukarkan kita daripada kebencian kepada sukacita yang baru. Sesuatu yang baik akan berlaku di dalam kehidupan kami Tuhan. Apabila kami menyediakan bot kami. Apabila kami melakukan apa yang mahu Tuhan lakukan. Apabila kami berani beriman kepada janji-janji yang telah Kau sediakan untuk kami. Sesuatu yang baik akan berlaku di dalam kehidupan kami. Di dalam kerjaya kami. Di dalam bisnis kami, di dalam pelayanan kami, di dalam perkawinan kami, di dalam keluarga kami, di dalam segala yang kami lakukan. Biarlah berkat Tuhan menyertai kami. Dan marilah kita pulang dengan berkat Tuhan. Mari kita semua angkat tangan. Dan apabila kita angkat tangan, Tuhan akan turunkan tangan, menjamah kita, memberkati kita. Dan mari kita pulang dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada kita semua yang telah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Mari kita beri tepukan kepada Tuhan. Ibadah sudah selesai. Shalom, selamat bertemu sekali lagi. Tuhan memberkati. Happy Sunday.
memberkati. Berjumpa lagi di minggu hadapan. Puji Yesus Juru Selamatku, mudahkan Tuhan. Yesus penolongku. Tiada yang setari kasihnya di dunia. Tiada yang setari kasihnya di dunia. Mari puji Dia, mari puji namanya selamanya. Yesus disalib, Yesus disalib. Karena dosa kita, Dia berkorban untuk tebus kita. darahnya. Darahnya mengalir di Golgota. Darahnya menghapus dosa kita. Kasihnya besar, kasihnya besar, tiada tandingnya. Kasihnya besar, kasihnya besar, tiada tandingnya. Kasihnya besar.